yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam. Masalahnya terjemah dengan agama adalah banyak orang tak erti. Perkataan din bukan saja makna agama. Apa saja peraturan Allah, ini din. Termasuk peraturan menutup aurat, peraturan makan minum, peraturan yang berkait dengan jenayah, yang berkait dengan jual beli, yang berkait dengan peperangan, yang berkait dengan perdamaian. Bukan saja peraturan sembahyang. Sesiapa yang mencari ajaran yang lain daripada Islam, din, ajaran, cara hidup yang lain daripada Islam, sama ada dalam perkara ibadat, dalam perkara politik, dalam perkara ekonomi, kerana semuanya diajar oleh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, yang berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja Nabi-Nabi jadi imam sembahyang, Nabi-Nabi juga jadi imam negara. Nabi-Nabi jadi qadi, jadi hakim. Nabi-Nabi jadi imam perang. Nabi-Nabi jadi perunding untuk perdamaian. Nabi-Nabi memimpin umat dalam semua perkara. Nabi-Nabi bukan saja jadi imam sembahyang. Ini mesti kita faham. Islam adalah merangkumi semua perkara. Semua perkara dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beranikah kita menyatakan bahawa Allah Ta'ala tak tahu politik? Allah Ta'ala tak tahu ekonomi? Allah Ta'ala tak tahu undang-undang antarabangsa? Kalau perkara yang berkait dengan basuh najis ada dalam Islam, diajar oleh Allah Ta'ala. Perkara yang berkait dengan pakaian, diajar oleh Allah Ta'ala. Pakaian mesti menutup aurat. Masalah warna pakaian biru, hijau, merah tak jadi masalah. Yang wajib menutup aurat. Pakaian membezakan di antara lelaki dan perempuan. Sekiranya kita tak terima pakaian yang diwajibkan oleh Allah, kita menafikan, kita mengatakan tutup aurat itu tidak wajib, apa jadi? Samalah dengan kita kata sembahyang tak wajib. Orang yang mengatakan sembahyang tak wajib jadi kafir. Orang yang mengatakan tutup aurat tak wajib jadi kafir. Kalau dia tak sembahyang tapi dia kata sembahyang tu wajib, cuma perang amalah dia. Wajib, sembahyang tu wajib. Tapi dirinya dikuasai oleh syaitan. Dia menjadi orang Islam. Orang Islam. Islamnya tak batal. Dia berdosa. Dia berzina. Dia tetap mengatakan zina itu haram. Dia berdosa. Mengerjakan dosa besar. Dia makan riba. Makan riba haram. Dia tahu. Dia mengerjakan dosa besar. Tapi bila kata makan riba tak haram, berzina tak haram, sembahyang tak wajib, puasa tak wajib, bermakna keluar daripada Islam. Samalah juga dia mengatakan tutup aurat tak wajib, politik Islam tak wajib, pemerintahan Islam tak wajib. Sebagaimana kita tak boleh ikut sembahyang orang Hindu, orang Kristian, begitulah kita tak boleh meretah negara mengikut orang Kristian dan orang agama lain. Kita wajib tunduk kepada Allah dalam semua urusan. Barang siapa yang mencari ajaran yang lain daripada Islam, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah, sembahyang ikut Islam, puasa ikut Islam, zakat ikut Islam, dalam bab cara hidup ikut yang lain daripada Islam. Ini sudah diterangkan dalam ayat yang terdahulu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam semuanya. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata kepada kamu. Kalau ikut Islam separuh, yang separuh lagi tak ikut Islam, bermakna ikut syaitan. Ini dinyatakan oleh Allah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut kepada golongan ahli kitab, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Adakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain? Maka tiada balasan bagi mereka yang melakukan demikian melainkan kekecewaan hidup di dunia.
dan di akhirat dimasukkan ke dalam azab yang pedih. Allah Ta'ala tidak lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Walaupun sebab turun ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi Bani Israel yang beramal dengan sebahagian bertaurah, sebahagian kitab Taurah dia amal, sebahagian kitab Taurah lagi dia tak amal. Dalam bab semayang, kuat orang Yahudi semayang. Orang Yahudi kuat semayang. Tapi dalam bab riba, bab hudud, bab kisah, dia tak pakai kitab Taurat. Maka Allah Ta'ala, wa takfuruna bi ba'd. Kamu kufur dengan setengah kitab. Bagaimana dengan orang Islam yang beriman dengan sebahagian Quran dan kufur dengan sebahagian Al-Quran? Bagaimana? Jawabnya sama. Para ulama mengatakan, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. I'tibar dan pengajaran diambil berlafaz yang umum, bukan disebab yang khusus. Para ulama tafsir menghuraikan perkara ini dengan jelas. Barang siapa di kalangan orang Islam yang menerima apa-apa peraturan yang lain daripada Islam, serta dia mengengkarkan peraturan Islam, maka dia tidak Islam lagi. Dia tidak Islam lagi. Bukan lagi di kalangan orang Islam, walaupun dia mengaku sebagai orang Islam. Di sana ada tafsir dalam bahasa Melayu, iaitu tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh almarhum Hamka, Pak Hamka di Indonesia. Ditulis tafsir Al-Azhar. Dalam jilid yang ke-8 ada menerangkan berkenaan orang yang mempermain-mainkan agama, yang mengaku sebagai orang Islam, dalam masa yang sama dia menjadi komunis, dalam masa yang sama dia menjadi nasionalis, dalam masa yang sama dia menjadi sosialis, dalam masa yang sama dia menjadi pragmatis. Ini adalah ideologi moden yang direka oleh manusia di zaman moden. Dia mengatakan bahawa dia dah Islam dah kerana dia dah semayang dah, pergi ke Mekah dah. Padahal dalam perkara yang lain dia menerima cara yang lain daripada Islam. Ayat ini menegaskan, wa man yabtaghi ghairal islam dinan, sesiapa yang mencari ajaran, bukan saja agama, ajaran yang lain daripada Islam, falan yuqbala min, nescaya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Bukan saja ajaran semayang, ajaran puasa, zakat, haji, termasuklah ajaran menutup aurat, ajaran makan minum, ajaran memerintah negara, ajaran ekonomi, ajaran politik, ajaran apa saja. Dia terima yang lain daripada Islam, maka dia tidak diterima, ditolak oleh Allah Ta'ala. Disabda oleh Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Sesiapa yang mengadakan perkara baru dalam urusan agama, kata Nabi. Nabi dah tahu dah, di kalangan umat dia ada orang buat kerja agama, dia kata agama, bukan daripada agama. Barang siapa yang mengadakan perkara baru dalam urusan agama, padahal dia tak ada kena dengan Islam, maka dia bukan daripada, maka dia tak diterima, ditolak oleh Allah Ta'ala, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Akbar the Great, Jalaluddin Akbar yang memerintah India, membawa ajaran yang dinamakan din ilahi. Din ilahi, namanya din ilahi, tapi dia membawa satu ajaran yang baru, yang lain daripada Quran dan hadis. Maka ulama-ulama menolak ajaran ini. Begitulah juga dengan Qadiani, dia menamakan ajaran dia dengan Ahmadiyah, sama dengan nama Nabi Muhammad SAW, Ahmadiyah. Tetapi dia menganggap ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad SAW, maka dia anggap luar daripada agama Islam. Begitu juga orang-orang Mongol, orang-orang Tatar yang memerintah Baghdad. Mereka membuat perlembagaan Yasir yang diambil daripada Islam, daripada Yahudi, daripada Kristian, berakal fikiran mereka. Ulama-ulama menolak, ini bukan daripada Islam. Begitulah juga dengan apa yang dinamakan Islam Hadari pada hari ini. Ini bukan daripada Islam. Mengapa bukan daripada Islam? Sebab tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak sepenuhnya. Islam dibuat separuh-separuh, ditinggal separuh-separuh. Sebahagian Islam diamal, sebahagian yang tak Islam diamalkan.
dalam masa yang sama menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara orang yang berminat dengan agama, maka ditonjolkan agama. Dalam perkara orang tak minat dengan agama, ditonjolkan hiburan-hiburan maksiat. Tahun hijrah pun sambut, tahun baru Kristian pun sambut. Dua-dua sambut berlaku. Ini Islam hadari. Islam mengikut keadaan zaman. Islam mengikut tamadun. Betul, Islam ada tamadun. Tapi Islam memandu tamadun. Bukan Islam hanyut bersama dengan tamadun. Hadarah maknanya tamadun. Hadarah maknanya tamadun. Kataan hadarah ni ialah tamadun. Memang Islam adalah agama hadarah. Agama yang bertamadun. Tapi Islam memandu tamadun. Islam memimpin tamadun. Islam membetulkan tamadun. Islam lebih besar daripada tamadun. Lebih besar pada hadarah. Hadarah yang makna kehadiran. Kehadiran manusia di bandar. Memerlukan mereka membuat kemajuan. Untuk kemajuan memerlukan ilmu-ilmu duniawi. Bagi memajukan kehidupan. Ini asal perkataan hadarah. Manusia yang hadir berhimpun bermasyarakat. Memerlukan ilmu untuk memodernkan kehidupan mereka. Untuk memodernkan kehidupan, mesti dipandu oleh agama. Dipandu oleh Islam. Kalau Islam tidak memandunya, maka bukan daripada Islam. Islam hadari, Islam tidak memandu tamadun. Tapi Islam dihanyutkan oleh tamadun. Ini satu ajaran salah, yang menyeleweng, yang sesat, yang kita kena ingat. Walau siapa mengadakan, kita jangan takut dalam perkara ini. Jangan gentar dalam perkara ini. Kita mesti berani kerana nak menegakkan agama Allah. Nak menegakkan Islam. Orang buat main-main hari ini, Islam mengikut Amerika. Islam mengikut kuasa barat. Mengikut kufar. Kerana Amerika hari ini tak membenarkan orang Islam melaksanakan syariat Islam. Kalau ada orang Islam melaksanakan syariat, maka akan dihapuskan oleh Amerika di mana saja. Mengapa Amerika tak boleh terima Hamas? Hamas menang melalui demokrasi. Kerana Hamas nak melaksanakan Islam. Nak melaksanakan syariat Allah. Nak mengharamkan arak, mengharamkan judi, mengharamkan riba. Bagi orang Islam. Orang yang bukan Islam ikut pandai dia nak darah apa pun. Agama dia kata boleh. Tapi bagi orang Islam, kita nak laksanakan bagi orang Islam pun tak boleh juga. Tak dibenarkan. Maka Islam yang diterima oleh kerajaan-kerajaan Islam dalam dunia hari ini ialah Islam yang dikehendaki oleh Amerika. Bukan Islam yang dikehendaki, yang diperintah oleh Allah SWT. Ini Islam hadari. Islam liberal. Islam yang dikehendaki oleh Amerika. Islam yang Amerika nak. Bukan Islam yang diperintah oleh Allah SWT. Dan kita orang Islam jangan takut ke Amerika. Akhirnya diajar kepada kita Allahu Akbar. Bila semayang Allahu Akbar. Bang Allahu Akbar. Apa makna Allah Akbar? Allah yang maha besar. Yang maha besar. Yang lebih besar daripada segala-galanya. Semua yang lain adalah kecil. Kalau kita mati dibunuh sekalipun, kita kena percaya kehidupan kita bukan di atas dunia. Ada alam akhirat. Alam yang lain lagi. Jangan takut yang getar dalam perkara ni. Kerana mereka duduk uguk, barang siapa yang lawan dia akan diambil tindakan. Akan diambil tindakan. Dan hari ini alat-alat moden boleh mengesan di mana rumah kita. Melalui satelit boleh tengok dalam internet rumah kita duduk kat mana. Dia tahu rumah kita duduk kat mana. Dan dia boleh mengikut perjalanan kita melalui satelit. Yang dibesarkan, dia boleh pandang. Dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Ini Dajjal. Dajjal masuk tiap-tiap buah kapung. Ini fitnah Dajjal. Kita sudah menghadapi fitnah, menghadapi ujiannya. Kalau ikut dia selamat, kalau tak ikut dia tak selamat. Ini ujian. Kita orang Islam jangan berganjak dengan Islam. Kalau kita berganjak dengan Islam, jawab dia tak selamat. Jawab dia hanyut. Lari daripada as-siratal mustaqim. Bukan sahaja di atas dunia tergelincir, di akhirat bila berjalan di atas sirat di hari akhirat akan disangkut dan jatuh ke dalam neraka. Kalau kita nak selamat, kita kena istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Istiqamah dengan apa? Istiqamah dengan Islam. Apa yang boleh kita buat, kita buat. Apa yang kita tak mampu nak buat, kita percaya. Dan kita berusaha untuk buat. Sebagai contohnya, semayang orang boleh buat berlaku. Kecuali orang yang uzur, hilang akal.
Yang tidur tak sedar, pengsang tak sedar. Semayang semua orang boleh buat, orang yang ada akal, yang ada fikiran. Haji dan zakat, sebahagian orang boleh buat, sebahagian tak boleh buat. Kerana haji dan zakat ni bergantung dengan ada harta. Orang yang tak ada harta, tak wajib ke atasnya haji dan zakat. Tak wajib ke atasnya. Tapi zakat dan haji tetap hukum yang wajib. Jangan kita mengatakan kita tak boleh kerja haji, lalu kita kata haji tak wajib dah zaman ni. Itu tak boleh. Tak boleh sekali-kali. Masalah kita tak boleh buat, itu satu hal yang lain. Begitulah dengan hukum-hukum yang lain. Hukum syariat yang lain yang ada dalam Quran. Undang-undang jenayah, undang-undang muamalat, macam-macam undang-undang yang memerlukan kepada sebuah pemerintahan Islam. Kita tak mampu nak buat pemerintahan Islam, kita dengar kata hukum tetap wajib. Hukum tetap wajib. Dan kena ada azam di dalam diri kita, niat dalam diri kita, kalau boleh nak tengok hukum tu dilaksanakan, kerana kita percaya. Jangan daripada awal lagi kita merasakan hukum ni tak nampak jalan. Tak nampak jalan hukum ni, tak boleh pakai dah zaman ni. Jangan bercakap begitu. Bila kita cakap begitu, oleh kerana hukum tu hukum Allah, bila kata-kata hukum Allah tak nampak jalan, samalah dengan kita kata Allah tak nampak jalan. Boleh kata begitu? Tak boleh kata ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu maha berkuasa, maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, maha perkasa, maha bijaksana. Tidak ada bandingan, tidak ada tandingan. Oleh kerana itu, maka kita kena berpegang dengan Islam. Bukan sahaja orang yang mencari agama lain daripada agama Islam tak diterima di dunia, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Di hari kiamat kelak, tiap-tiap orang akan dibicarakan di hadapan Allah Ta'ala. Tiap-tiap orang